Okey. So kita nampak tadi uh, situasi pertama yang mana dia ada retest. Okey. Yang ni maksud akan ada retest di sini. Okey. Mari kita tengok di sini pula. Okey, candle ni break. Dia break. Okey, kita tengok ada tak price sampai di mana kita tengok shadow dia, ada tak price sampai lagi? Tapi belum sampai Belum sampai. Dia belum sampai lagi di sini. Belum ada price yang sampai betul-betul di sini. Right? So bermaksud dia ada akan ada price retest di sekitar ni. Akan ada price retest. Okey. So kita tengok pula di situasi ni. Di sini berlaku price break zone support sebelum ni, zone resistance sebelum ni. Ini candle ni break zone resistance sebelum ni. Betul? Okey. So dalam situasi ni dia break, situasi ni ialah situasi break SNR. Okey, mari kita tengok. Tengok price turun, kemudian reject di support ni. Ini retest dia. Ini retest dia. So selepas berlaku breakout, ini retest dia. Ni sini kita retest entry. Ni dia. Kita tengok di mana breakout, mari kita tulis di sini. So kadang-kadang tu saya bila bagi signal, kadang-kadang time saya rajin terlebih, saya tulislah ni breakout. Sini retest entry. Kadang-kadang siapa yang tak faham tu, saya main pakai anak panah aja sebab saya nak cepat. Ni. Saya pakai anak panah aja. Habis cerita. Siapa yang faham tu, yang malam ni kalau siapa dengar penjelasannya tu faham lah. Okey, saya bagi anak panah. Dah saya main pakai anak panah aja. Lepas tu saya pakai arrow up ni. Saya main tunjuk macam tu je. Faham je lah apa maksud dia. Ini maksud saya kalau guna tunjuk anak panah tu. So, bila berlaku breakout di sini, memang kita dah confirm dah. Kita nak menunggu sell, re-entry sell di sini. So, tengok okey, nanti tengok di pair-pair lain, betul tak kaedah yang saya guna ni? Tengok di pair lain. Ataupun tak nak tengok di forex, boleh tengok di crypto, boleh tengok di stock, boleh tengok di indeks atau instrumen lain. Boleh tak guna kaedah breakout retest ni? Mati time frame, boleh guna time frame daily H4, H1, M15. Valid tak untuk guna? Sepanjang pemerhatian saja, memang valid, boleh diguna pakai. So kalau nak rasa pengalaman, boleh cuba di instrumen lain. Boleh guna di kripto, boleh guna di stock, indeks, boleh saja. Apa-apa pair pun boleh. So kaedah breakout retest. Ingat breakout retest tadi ada dua situasi. Satu dia break candle, akan ada retest. Kemudian bila dia ada situasi kedua iaitu berlaku breakout SNR, dia akan retest semula. So dalam case ni, tengok dalam case ni, sekali retest, bila berlaku breakout SNR, kawasan resistor ni, retest ada dua sekali. Ini kali kedua. Yang saya ingin ketengahkan pada hari ini perbezaan Rohingya retest akan dengan berlaku Bangladesh. Itu saya susah nak cakap. Ini cara mereka membeli lembu ataupun memilih lembu korban. Situasi pertama saya ingin kongsikan bagaimana Bangladesh kalau mereka ingin yang paling valid. dia akan datang memilih lembu dan tengok lembu. Biasanya mereka akan call dan tanya. Boleh ambil untuk mereka akan tanya, baik lembu besar adakah? Bila kita cakap ada, dia kata tak apa, nanti saya pergi tengok. Bila sampai tuan-tuan, orang Bangladesh ni cara dia macam mana? Dia akan tengok, dia sampai-sampai, akan tengok lembu daripada awal kandang sampai belakang. Kemudian dia akan tanya, baik, ini berapa harga? Dia tunjuk, baik, ini berapa harga? Bila dia sebut berapa harga, maknanya dia tunjuk. Di gairah cerita pasal lembu. Ni korban, nak raya korban Alright. Tak apa, nanti kita buat duit kat Borat ni, kita buat ni. Kita boleh beli satu bahagian untuk buat korban. Alright. So macam ni. So ini yang paling valid. Okey, contoh macam tadi, ni satu kaedah. Okey. Kita tadi satu bila berlaku bila price sampai di zone breakout retest,
Okey. Kita nak entry dulu pun boleh. Boleh. Tetapi agak risiko. Okey. Agak berisiko. Agak berisiko untuk entry. Selagi candle belum ada tunjuk candle reject. Selagi belum ada tunjuk candle reject, walaupun kaedah saya kata memang confirm boleh masuk. Breakout, retest. Memang ya, sini dah terbukti dah boleh masuk sell. Tetapi cara yang paling selamat ialah ni. Ni cara paling selamat. Kita tunggu beberapa tips. Satu tip yang saya guna ialah candle pattern ni. Ini kalau kita tengok di Google, cari bahagian candle pattern forex, ini ialah menunjukkan candle pattern bearish. Candle pattern bearish. Okey. Setup pertama dah muncul, iaitu candle pattern. Okey. Okey, apa SOP kedua? SOP pertama candle pattern dah muncul. SOP kedua, apa yang muncul? Okey. Iaitu kaedah kedua, iaitu breakout retest. Breakout retest. Siapa yang gatal entry tu dah tu? Boleh kalau dia guna time frame kecil. So berdasarkan time frame daily ni, kita tunggu dulu beberapa SOP. Antara SOP yang saya biasa tunggu ialah candle pattern. Kemudian SOP kedua iaitu ada tak berlaku breakout dan retest. Okey, dalam situasi ni kalau siapa menunggu kaedah yang selamat iaitu breakout retest, kita menunggu hampir berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hari kelima selepas price reject di resistance ni baru kita dapat entry. Tetapi ingat, tengok entry ni lah yang paling selamat. Entry ni yang paling selamat di kawasan berlaku retest ni. Ini confirmation dia, iaitu dah ada SOP pertama candle pattern bearish, reject berlaku bearish, candle pattern bearish, ada berlaku breakout. Ini yang paling selamat. Ini yang paling entry yang SOP yang kalau kita ikut yang paling selamat. So kalau case macam ni, kita ambil TP di sini, kita nak ambil di zone strong support dan resistance yang ada di time frame daily, kita dapat berapa ratus pip? Kita dapatlah lebih kurang 230 pips. Ini kaedah dia. Alright. So, ini lagi satu situasi. Okay. Ini di time frame besar. So, kita dah nampak dah situasi di time frame besar. Okay. Mari kita tengok di sini pula. Di time frame kecil, apa ada di sini? Ada tak candle pattern yang untuk kita nak intraday ni, yang untuk kita nak scalping ni? Alright. So, kita gunakan time frame kecil pula untuk cari entry. Ingat kita gunakan time frame kecil berdasarkan ni tadi, yang mana saya kata tadi bila ada breakout, kita menunggu retest entry di zone ni. Okey. Kita tunggu di time frame kecil pula di sini. Tadi kita tunggu setup H4. Time frame setup di daily, iaitu kita tunggu candle pattern ada. Tunggu breakout. Okey. Sekarang tetapi di time frame kecil di sini sebenarnya dah ada lagi satu situasi breakout, candle pattern dah ada, akan ada juga breakout dan retest di sini. So kita pergi ke time frame yang time frame kecil. Ni dia, di time frame kecil. Ni dia. Okey. Okey. Di dalam situasi ni, okey, yang di dalam zone time support dan resistance daily tadi ni, ni dia. So kita nampak dah di time frame H4 dah ada reject. So reject. Kemudian berlaku breakout. Ini breakout. Kalau kita tengok, ini breakout. Okey. Berlaku breakout. Okey, dengar, faham tak tadi? Saya kata bila price nak retest, nak reject di kawasan strong support atau resistance, ini situasi. Nampak tak ni breakout? Price breakout. Tetapi dia tidak retest di sini. Apa terjadi? Tu, dia naik sampai ke zone resistance. Kalau kita lukis zone resistance ni, kalau kita lukis zone resistance sebelum candle merah, ni dia. Kita nampak tu. Kita nampak price naik yang ni, yang jahat ni. Dia naik, cocok kat atas lah buat shadow. Ini yang saya kata, bila berlaku di kawasan strong zone support dan resistance, dia akan macam-macam perangai. Iaitu kadang walaupun ada breakout tapi dia tak retest. Tu dia naik sampai atas. Dia nak buat harga tertinggi terbaru ni. Okey, tetapi kita yakin dengan kaedah support breakout dan retest berdasarkan time frame daily tadi. Okey.
So kita nak ambil keputusan untuk sell, tetapi kita tunggu pula time frame kecil, iaitu time frame H4. Apa ada SOP? Iaitu ada tak candle pattern. So dalam situasi ni ada candle pattern, iaitu engulfing, bearish engulfing, iaitu candle merah ni break candle biru. Alright. So dalam situasi ni pula dia ada dua candle, satu dua dia break support, so break terus, okay, break. So kita tengok ada retest tak? Mana dia? Ni dia. Ni dia. So dalam case ni di sini tempat berlaku breakout. Dia berlaku breakout. So kalau kita tengok sebelum ni di mana ni zone support, dia ada resistance. Kalau resistance dia ni. Ni resistance dia. Yang shadow ni. Ni. Yang line. Ni. Yang line ni. Ni dia. So kita nampak ni dia dah berjaya break. Ini retest dia. Ini retest dia. Tak apa. So kalau katakan kita confuse yang ni betul ke breakout, tak apa. So kita menunggu lagi. Kita menunggu. Okay. Dalam situasi ni bila kita menunggu lagi, ini candle yang confirm. Dia dah habis, dia break dah. Okay, kalau kita katalah ini zone support sebelum ni, resistance sebelum ni, resistance support. Alright. So kita nampak ni candle yang break pula. Candle yang break pula zone resistance ni. Alright. Okay. Dalam situasi ni kita tunggu dia retest. Dia reject, dia naik retest. Okay. Dia naik retest tetapi tidak sampai tidak sampai di zone ni. Dia retest sekitar ni saja. Dia sekitar ni saja. So tengok dalam situasi ni dia membentuk banyak resistance. Naik membentuk resistance. Kemudian dia nak turun pun dia membentuk banyak support. Ni support. Support minor. Ni ada lagi support minor ni Support minor lagi di sini ni. Di sini. So dalam case ni, ni kadang-kadang saya gunakan time frame kecil. Dalam case ni, dia retest di area shadow, candle biru, candle merah ni kita tengok. Kita tengok ni. So ni retest dia. Okay. Tak apa. Kalau takut, tak confident, kita tengok lagi. So ni lagi. Next ini yang kita kata tadi, kita tunggu 5 hari tadi. Ni di daily tadi yang mana dia retest. Okay. Kita tak yakin. So tunggu, betul tak ada breakout? So kita tunggu. Ada tak berlaku breakout? Yang kemudian kita nak tunggu retest. Ini yang berlaku di time frame daily tadi yang saya kata kita tunggu breakout ni retest. So di H4 ni kita dah nampak clear ni dah ada berlaku breakout ni, candle ni dah break support ni pula. Ini dia retest di sini. So ini di time frame kecil di time frame kecil kita untuk entry. Ini antara contoh-contoh ni. Alright, so mari kita tengok pula. Ni dia. Yang situasi di minggu lepas. Yang mana kita tanda ni. Okay, so dalam situasi ni kita tengok candle break candle. Candle merah break candle. Tetapi tiada retest. Tiada retest. Dia tak ada price yang retest di sini. Dia terus turun. Okay. Dalam situasi ni pada hari ni H4, pada hari Jumaat, price ada naik retest. Tetapi ni dia jahat dia. Kita goyang. Yang tu yang seorang tu nama apa? Amir. Bila price naik ni buat shadow, dia dah melabah dah. Dia asyik duk tanya je, GU ni boleh hold ke tak? Boleh hold ke tak? So, tapi kalau saya yakin dengan kaedah saya, itu saya menunggu price retest. So, mari kita tanda. So, kita guna time frame kecil untuk entry. Betul? Okay, mari. Kita tanda di sini. Okay, ni time frame H4, ni breakout. So, kita nak menunggu price retest. Mari kita tengok di time frame H1. Di mana price retest? Okay, tengok dalam case ni yang tadi line kita tanda. Kita tanda di time frame H4. Di mana di H1 kita nampak ni. Di H4 tadi ni tempat line breakout. Di H1 ni berlaku. So kita tengok di time frame H1 ni. Dia terlajak. Dia terlajak nak masuk retest ke zone resistance. Zone resistance yang kita tanda. Tetapi selepas tu dia ni. Okay. So case macam ni dia terlajak sikit. Dia terlajak, dia retest dia terlebih sikit daripada tempat kita marking. So kita tengok pula di time frame M15. So case ni pun sama. Break tak ada retest. Ini dia retest. Tetapi retest dia sampai terlajak sikit sampai ke atas. Mari kita tengok di time frame M15. Yang mana kita tanda tadi di time frame besar tadi. Ni dia.
Sorry ni line yang kita tanda H4 tadi. Okay, di mana breakout, kita menunggu retest, kita pun dah buat PO entry sell di sini. Dalam situasi ni kita floating. Floating dalam berapa pip? Kita floating dalam 25 pip. 25 pip. 25 pip. Kita floating. Tetapi selepas tu clear balik. Kita punya entry di sini, kita clear balik. Dah ada profit dah. Dah ada profit dah. Alright. So tengok lagi satu. Ni situasi di time frame kecil pula. Kalau siapa nak scalping, guna kaedah breakout dan retest. Okay. Cuba tengok ni. Dua candle ni. Ni yang kita tanda tadi SNRD. Dua candle ni break. Candle pertama ni dah break candle biru. Betul? So dalam situasi ni dia retest. Ni dia retest. Ini sesuai siapa? Okey, ingat. Time frame kecil iaitu time frame H1 dan M15. Dia ada dua situasi. Boleh guna dua situasi. Sama ada guna untuk entry scalping. Okay, kita entry scalping, kita guna kaedah breakout dan retest. Ataupun bila dalam situasi ni, bila berlaku di area strong support dan resistance ni, line hitam, kita gunakan time frame kecil juga untuk ambil entry yang nak swing. Kita gunakan time frame M15. Contoh, dalam situasi ni tadi, ni H4 tadi, kita entry di sini, ataupun kita tunggu pula di H1, di M15, ada tak berlaku breakout, retest. So entry yang paling sesuai, ni dia. So dah ada situasi breakout, candle merah ni, break candle biru sebelah. So bermaksud sini dah ada engulfing. Kita tunggu retest. Di sini tempat kita entry. So yang ni sesuai untuk siapa yang dah entry di kawasan strong support dan resistance. Menggunakan M15 untuk hold position. Untuk hold position. Dan ambil TP yang jauh. Ambil TP yang jauh. Berdasarkan H4 tadi. So saya nampak di sini yang saya bagi TP minggu lepas pada hari Jumaat di sini dulu. Sebelum nak ambil TP di sekitar ni. Ataupun ada lagi yang mana tadi saya kisah ni. Di sekitar ni ada lagi hutang dia yang dia retest tak masuk. Mana retest tak masuk. Ni. Ada jauh lagi ni. 1220 ke apa tadi. Yang jauh. Memang jauh ni. So ini dia kaedah kita untuk saya rekod ke tak rekod ni? Yang ni dah rekod. Alright. So ini kaedah yang kita guna iaitu support dan resistance. Ingat so kaedah kita yang paling selamat walaupun kita yakin ini kawasan berlaku breakout dan retest, kita menunggu SOP iaitu kita menunggu candle pattern ada tak wujud muncul candle pattern di time frame daily, time frame H4 di zone ni, zone resistance ataupun di daily berdasarkan time frame daily kita nak menunggu contoh ada breakout ada candle bearish kita tunggu breakout kita retest so siapa nak menunggu daily tu boleh tapi ada biasanya tak sabarlah. So kalau yang tak sabar tu sesuai untuk guna time frame yang lebih kecil iaitu time frame H4 time frame H4 time frame H4 dan H1 dan ke bawah di sini. So untuk masuk entry tunggu SOP dia apa dia, kita tunggu candle pattern biar ada engulfing dulu, bearish engulfing, tunggu berlaku breakout dan tunggu retest baru kita entry. So dalam situasi ni di time frame H1 ni di sini ada tak? Tadi kita tengok di H4 ni. Ni di H1 dah ada. Di H1 dah ada breakout. Ni breakout. Okay, bila kita guna time frame kecil tadi, breakout, ni price retest. Ini tempat kita entry. Ini yang saya tanda tadi di time frame H4 tadi. So di H1 nampak jelas. Breakout, ini retest. Ni retest. Di sinilah tempat kita untuk, zone kita untuk entry. Alright. So itu saja penjelasan saya pada perkongsian saya pada malam ni. Semoga dapat sikit membantu kawan-kawan trader semua, sahabat trader semua. Okay. Dalam nak membuat profit. Okay.
Belum tu ada sikit iklan. Kalau ada siapa yang belum ada akaun di bawah network saya, kalau nak support saya, bolehlah nanti minta link pada saya. Kalau yang nak support lah saya lah. Sebab saya mengajar ni, saya buat online pun, saya mengajar online ke, saya mengajar offline ke, memang saya tak ada minta apa-apa bayaran. So, siapa kalau nak support saya, bolehlah nanti buka akaun di bawah saya. Saya memang bawa broker XM saja. Untuk ketika ni saya tak nak bawa terlampau banyak broker, takut pening kepala ni. So kalau siapa nak support saya nanti, boleh minta link pada saya akan bagi link dan saya bagi step lah untuk cara-cara untuk mendaftarkan akaun. Okey, dan untuk di SM ni, SM masih lagi menawarkan free non-deposit bonus NDB 30 USD untuk orang yang tidak pernah daftar. So syarat untuk dapatkan free 30 USD mesti warga negara Malaysia berumur 19 tahun ke atas pada tarikh hari ini. Berumur 19 tahun ke atas pada hari ini dan warga negara Malaysia. Kalau yang dah pernah claim free 30 USD, anda tidak layak lagi dapat free 30 USD. Free 30 USD hanya diberi sekali sahaja. Alright. Sekian saja sesi perkongsian saya pada malam ni. Okay, semoga dapat sikit membantu dalam urusan trading anda pada hari-hari yang akan mendatang. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam.